Hai guys, Assalamualaikum. Untuk video hari ni, lain sikit daripada video sebelum-sebelum ni. Saya tak cerita pasal player pada hari ni, tapi saya akan ceritakan pasal home ground kita, iaitu Stadium Keramat, Stadium Bandaraya. Okay, kalau diikutkan perancangan asal, masa mula-mula nak bina stadium kita dulu, perancangan dia start pada tahun 1932. Lepas tu pada tanggal 1 Oktober 1945 baru majlis pecah tanah diadakan dan stadium kita pun mula dibina. Kemudian proses pembinaan stadium ni ambil masa lebih kurang dalam 2 tahun lebih ke 3 tahun macam tu lah. Dan stadium kita siap sepenuhnya pada tanggal 1 Jun 1948. Lepas 1948 tu tak buka lagi atas beberapa faktor. Lepas dah siap tu nak besarkan lagi, nak renovate sikit. Tapi stadium kita ni mula dibuka secara rasmi pada 1 September 1956, yang mana lebih kurang dalam setahun sebelum kita merdeka. Jadi lama dah tu stadium kita ni dah dibina. Dan untuk pengetahuan semua, Stadium Bandaraya ni antara stadium tertua dekat Malaysia dan juga antara yang tertua di Asia Tenggara yang masih lagi diguna sehingga sekarang ni. Sehingga sekarang ni maksudnya memang kita tengah gunalah ni. Macam saingan Liga Malaysia, even ada event apa-apa pun boleh guna Stadium Bandaraya. Jadi stadium kita ni boleh dikatakan antara stadium yang special lah dekat Asia Tenggara ni. Okey, lepas dah dibuka secara rasmi pada tahun 1956, stadium kita sebenarnya bukan nama Stadium Bandaraya lagi time tu. Pada waktu tu stadium kita ni diberi nama Penang Island National Stadium. Memang jauh beza kan dengan lah ni. Tapi pada tahun 2003 kalau tak salah saya, baru secara rasminya nama stadium kita ditukar kepada Stadium Bandaraya Pulau Pinang, ataupun dalam English kalau nak senang kita panggil City Stadium. Okey, lepas dah siap bina, ada banyak kali lah proses nak renovate stadium yang dijalankan. Dan yang paling terbaru ni macam yang semua tahu, pada 2018 lah, yang mana time tu stadium kita ditutup agak lama untuk nak renovate. Mereka renovate bahagian teres, ataupun istilah orang kita akan sebut tangga ayam lah, yang mana renovate untuk besarkan lagi stadium. Dengan yang terkini dianggarkan kapasiti stadium kita sekarang ni dalam 20 ke 25 ribu fans boleh masuk. Jadi tu bersesuaian lah dengan keadaan fans kita ni, sebab yalah kita punya fan base pun taklah sebesar negeri-negeri lain. Jadi saya rasa lepas dari renovate ni boleh dikatakan relevan lah dengan kita punya jumlah penyokong, ikut situasi semasa kan, yang mai turun stadium tengok game. Okay, Stadium Bandaraya ni terletak di Lorong Kulit, Datuk Keramat. Kalau Lorong Kulit ni orang kita tak pakai istilah Lorong Kulit, biasanya kita akan sebut dekat Rock Walk. Untuk pengetahuan semua, ada satu teori fahaman lah yang menyebabkan stadium kita ni diberi nama Stadium Keramat, Stadium Keramat Bandaraya. Salah satunya sebab bila kita main kat Bandaraya, kita susah nak kalah. Lepas ni saya akan comparekan lah Bandaraya versus Batu Kawan macam mana. Ada satu musim tu, bukan satu musim, ada beberapa musim, yang mana pada time tu Penang main dua stadium sebagai home ground kita, Stadium Bandaraya dan juga Stadium Batu Kawan. Stadium Batu Kawan digunakan time tim kita ni ada big match, macam contoh Northern Derby, kita lawan Kedah, kita lawan Perak. So bila game-game big match tu yang dekat-dekat, bila dianggarkan penyokong memang akan ramai, baru kita akan guna Batu Kawan. Tapi kalau game-game biasa, kita akan gunakan Stadium Bandaraya lah sebagai home base kita. Pada time tu, bila kita main dekat Batu Kawan je, kita akan kalah lah selalunya. Kalah ataupun seri. Nak menang tu boleh dikatakan memang cukup payah. Okay? Tapi bila kita main dekat Bandaraya, tak seri, menang. Tak menang, seri. Dua ni lah. Nak kalah tu, peluang untuk kita kalah bila main dekat Bandaraya boleh dikatakan tipis. So ni salah satu sebab lah. Sebab apa penyokong bagi gelaran Stadium Keramat. Tapi takat macam cakap-cakap macam tu okey lah. Kalau setengah yang terlebih percaya taksub ni takut boleh jadi kurafat kan kalau dalam fahaman agama kita. Bila main kat Stadium Bandaraya macam saya cakap tadi, tak menang kalah. Kita boleh tengok contoh yang terdekat ni season 2016, season 2017, yang mana daripada Bandaraya masa tu kita tengah top ni, main Liga Premier, main Bandaraya, menang seri. Lepas tu 2017 start main Batu Kawan,
boleh tengok performance kita macam mana kan. Kita drop, lepas tu penyokong pun dah tak pergi stadium, tak support. Okay, itu salah satu faktor lah sebab apa Bandaraya diberi gelaran stadium keramat. Lepas tu, kalau habis season, setiap musim akan ada persoalan lah dalam kalangan penyokong dan juga fanpage. Sama ada next season akan main dekat Bandaraya ataupun Batu Kawan. Memang isu ni saya boleh kata tiap-tiap musim akan ada isu pasal venue stadium ni untuk next season. Sebabnya kalau kita tengok kan, lebih ramai fans Penang ni yang lagi prefer main dekat stadium Bandaraya daripada stadium Batu Kawan. Satu, sebab location stadium kita. Kalau stadium Bandaraya memang terletak di Georgetown, jadi banyak prasarana ataupun banyak kemudahan yang ada lah di sekeliling stadium. Kalau fans away nak mai sini pun senang, tempat nak stay ada. Lepas tu nak pergi jalan-jalan, makan-makan habis game ke, nak lepak sebelum game pun senang tau. Tapi bila kat Batu Kawan, ramai tak prefer sebabnya jauh tu satu hal. Lepas tu, luar stadium tu saya boleh katakan suasana yang suram. Suasana yang tak hidup lah kalau dekat stadium Batu Kawan ni. Boleh rasa dia punya atmosphere, vibe tu dekat stadium Bandaraya dengan stadium Batu Kawan ni macam mana dia punya beza. So kat situ dah boleh tengok lah, ramai prefer Bandaraya lagi daripada Batu Kawan. Tu salah satu lagi faktor. Stadium Bandaraya ni untuk pengetahuan semua bukanlah milik FA Penang ni, tapi sebenarnya stadium Bandaraya milik kerajaan negeri di bawah penyelidikan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Tapi Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang menyewa lah stadium Bandaraya untuk jadikan home ground kita. Kalau dari segi faktor penyokong, dari segi kemudahan, memang most of the fans lagi prefer stadium Bandaraya daripada stadium Batu Kawan. Kalau diikutkan Bandaraya ni, macam saya cakap tadi, di antara stadium yang tertua yang masih lagi digunakan sehingga sekarang. Of course lah akan ada banyak momen-momen yang special, yang bersejarah yang kita tak dapat nak lupakan. Okay, jadi saya nak elakkan 3. Kita start di nombor 3 dulu. Nombor 3 ni saya rasa mungkin lah boleh masuk pada season 2013. Yang mana time tu kita champion Liga FAM dan juga kita celebrate dekat home ground kita. Kita angkat cup. Ni antara momen yang istimewa sebab kita dapat celebrate dengan penyokong kita. Penyokong dengan player dapat meraihkan sama-sama kemenangan Liga FAM yang kelima ni. Yang saya ingat lagi, masa tu saya turun stadium, habis-habis game je semua penyokong baling receipt roll kan. Daripada teres, daripada grandstand pun ada yang baling. So ni salah satu celebration yang memang saya boleh ingat lah sampai sekarang ni. Yang kedua pula, saya ambil pada tahun 2016. Last game Liga Super, Penang lawan Terengganu, main dekat home kita. Kita menang 1-0 hasil jaringan Faizat pada minit 80 lebih. Jadi time tu masa habis game je, semua penyokong lari serbu masuk padang, pergi kat track, celebrate dengan player. Kita celebrate tu bukannya sebab kita champion, bukan sebab kita menang Piala Malaysia, tapi sebab kita dapat stay Liga Super. Jadi kat situ kita dah boleh nampak macam mana fans Penang ni punya semangat sokong tim kita. Even tim tengah down tapi dapat stay Liga Super. Ramai-ramai lari masuk padang, pergi dekat player, serbu, celebrate. Ni antara momen yang best lah bagi saya yang berlaku dekat stadium home ground kita ni. Dan nombor 1, yang first kali saya ambil season 2016 juga. Benda ni berlaku ada kaitan dengan video saya yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan Faiz Subri. Kalau siapa nak tahu lebih lanjut, boleh check out video sebelum ni. Bukannya takat Bandaraya saja tau, tapi menggegarkan satu dunia orang kata. Sebab gol Faiz time tu berjaya diiktiraf oleh FIFA dan juga dunia sampaikan menang award, Pushkas Award tu. Jadi ni antara 3 momen yang saya boleh ceritakan dekat semua, yang mana saya rasa yang boleh kita kenang, boleh kita cerita lagi pada masa depan tentang peristiwa-peristiwa ni. So, itu saja daripada saya pada hari ini. Macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa dalam next video. Sekian, Assalamualaikum. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang.